dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Alhamdulillah kita pada muka surat 20, betul ke? Betul tak? Ha? Muka surat 20. Macam Linda tulis 13 dalam WhatsApp tu. 13. Oh ya? Ya. Salah. Ah, 13. hari ni 13 ya? Ya. Okey, maafkan saya. Okey, kita pada muka surat 13 kita, mari kita tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kalau Amy nak tunjuk kat skrin, silakan ya. Kita tahu kita ada buku tapi nak tunjuk kat skrin pun elok juga ya. Okey. Pada muka surat 13 tu, kita tengok dulu paling atas ya. Paling atas apa perkataan dia? Ad-darsu. Ad-darsu maksudnya pelajaran. Ya, ad-darsu ar-rabi'u. Ar-rabi'u daripada perkataan arba'ah, 4. Wahid, ithnani, thalatha, arba'ah. Itu ya. Ar-rabi'u daripada perkataan arba'ah maksudnya 4. Yang ni sebenarnya keempat. Kalau yang arba'ah tu, yang wahid, ithnan, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah, itu 1, 2, 3, 4, 5. Kita tahu yang ini ar-rabi'u maksudnya keempat. Itu maksud dia. Berbeza sedikit dengan yang arba'ah tu lah. Ya. Pelajaran keempat. Jadi selalu tajuk tajuk biasa ada alif lam itu biasa. Ya. Ad-darsu ada alif lam, ar-rabi'u ada alif lam. Biasalah tu untuk tajuk, kedua-duanya mempunyai alif lam lah maksudnya ya. Okey. Kata nama am dan kata nama khas. Okey, kita tengok dia punya dalam bawah tu al-ismu. Al-ismu maksudnya kata nama. Ya. Lepas tu pecahan dia kata nama tu noun, ya. Pecahan dia nakiratun ataupun matikan saja huruf akhir ya. Nakirah. Buat macam tu. Ya. Matikan dia nakirah maksudnya kata nama am. Ma'rifatun matikan hujung ma'rifah kata nama khas. Okey, kita tengok nakirah am, ma'rifah khas. Apa cara nak kenal dia? Dia ada caralah nak kenal dia. Kita tengok dulu dia punya penerangan ya. At-ta'rif. Ta'rif tu maksudnya ta'rif lah. Macam apa? Apa maksud ta'rif tu, apa maksud ke penjelasan ke ta'rif ya. Al-ismu an-nakirah, ya, kata nama am. Dia tidak ada alif lam, senang cerita. Dia maksudnya dia umum. Nakirah tu maksudnya umum. Al-ismu an-nakirah ialah kata nama yang menunjukkan sesuatu yang umum. Contohnya sebuah buku. Contohnya sebuah buku. Jadinya umum lah. Ya, kita tak tahu buku yang mana. Ya. So tapi ada cara nak tengok dia lah. Biasanya dia ada tanwin di hujung. Ya, tanwin di atas boleh, tanwin di bawah boleh, tanwin di depan juga boleh. Itu senang je. Nakirah ni sebenarnya sangat senang. Ya. Bebas tanwin atas, bawah, depan. Ya. Isim ma'rifah pula dia tidak ada tanwin. Dia khas lah. Dia bertentangan dengan apa nakirah tadi ya, berlawanan dia. So kata nama khas paling mudah kita nampak alif lam. Mana-mana kalimah bermula dengan alif lam, kita tahu itu adalah kata nama khas ataupun isim ma'rifah. Kalau boleh naklah kita boleh menyebut isim ma'rifah. Isim adalah kata nama. Lepas tu ma'rifah khas kalau boleh. Dia banyak cara sebenarnya. Kalau nakirah senang je. Tanwin di hujung. Tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. Itu nakirah. Terus tak ada apa-apa lagi dah. Senang. Tapi yang khas ni banyak cara dia. Di sini yang sedikit mencabar kita. Tapi paling mudah alif lam. Mana-mana saja alif lam, yang alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah tu, kedua-duanya itu memang isim ma'rifah lah. Itu baru satu cara ya nak kenal. Yang itu adalah isim ma'rifah. Banyak lagi cara lain. Ya. Okay, kita tengok dia bagi tunjuk nombor 2 tu al-amthilah. Amthilah bermaksud tak sama ke dengan buku Ustazah? Tak sama ya? Sama ke tu? Tak. Saya ingat Ustazah cakap general. Rupanya lain topiknya sebab kat sini pasal musanna jamak. Itulah saya cakap tadi. Kalau saya punya itu page 20.
kalau kami page 19. Ya, lupa. Linda pernah cakap page buku yang Linda dan kawan-kawan semua beli lain sedikit daripada page Ustazah. Itulah tadi, dulu pun bila kalau Ustazah ingat tengok buku, terlupa pula tengok skrin tu lain kan. Kalau Ustazah punya muka surat 20 ya, kita tak apalah, itu sedikit ya. Ini kalau yang ini bilangan kata nama. Dia isim tadi al-ismu tu ada pecah 3. Satu bilangan dia mufradun, matikan hujung, mufrad. Ataupun kita terjemahkan dia sebagai ataupun satulah. Musanna. Maaf ya, sekejap. Sekejap, tutup. Maaf saja ya. Musanna maksudnya 2. Jam'un tu matikan hujung, jamak maksudnya plural ataupun dia begini. Kalau yang saya pernah sebut sebelum ni, kalau satu singular ya. Kalau English 2 saja, 2 dah terus jadi plural. Itu bahasa, mungkin kita punya bahasa juga ya. Sebuah buku. 2 buah buku ataupun ni. Tapi kalau yang bahasa Arab dia ada 3. Memang singular lah ya. Lepas tu dia ada 2. Dia ada cara dia nak menyebut dia. Lepas tu yang 3 dan lebih. 3 dan lebih barulah dipanggil jamak ataupun plural. Maksudnya ada 3 cara untuk dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Inggeris senang je, singular plural. Kalau bahasa Inggeris ya. Itu beza dia. Saya suka sebut yang tu supaya kita senang nak ingat. Okey. Mufrad ya. Mufrad ni dia bagi contoh. Mufrad ni sedang juga, antara cara nak tengok dia mufrad adalah biasanya dia tanwin lah biasanya. Hujungnya maksud dia satu tapi biasanya hujungnya ada tanwin biasanya. Kalau tak ada tanwin pun kadang-kadang boleh jadi juga, tapi antara selalunya biasanya ada ya. Al-musanna 2 tu contoh macam tadi, sebuah buku. Kalau 2 buah buku. Kalau 3 tu baru dipanggil yang plural tadi, beberapa buku. Dia tak payah sebut 3 buah buku, dia sebut beberapa buku ya. Beberapa buku untuk ilmu bahasa Arab mesti bermula dengan 3. Kalau 2 buah buku, dia tak panggil beberapa. Nampak? Itu bezanya bahasa Arab ya. Kalau nak tanya silakan tanya terus ya. Okey. Al-jamak ni, jam'u ni, dia ada 3 jenis jamak. Ya, 3 jenis. Nanti kita tengok macam mana dari segi bilangan. Dari segi bilangan bermula dengan 3 dan seterusnya lah. Itu dari segi bilangan. Tetapi jenis-jenis jamak dia ada 3 jenis yang berbeza. Nanti kita tengok ya, insya-Allah. Okey, yang kita terus muka surat yang seterusnya. Amy. Kalau Amy nak guna skrin, muka surat seterusnya. Kalau saya punya muka surat yang seterusnya, al-amthilah ya, dia bagi contoh-contoh lah. Saya tak tahu dalam buku ni mana. Kawan kita tunjuk saja. Al-amthilah, samalah. Al-amthilah bermaksud contoh ya. Contoh-contoh sebenarnya. Okey. Kolom yang pertama, al-mufrad. Al-mufradu. Biasa matikan yang ujung ya. Al-mufrad bawah dia al-musanna 2. Bawah dia al-jam'u, maksudnya jamak. Okey. Sekarang dia bagi contoh kolom seterusnya muzakkar, dia ada bagi contoh. Muannas juga dia ada bagi contoh. Ya. Contoh senang saja. Muzakkar dia ambil salihun. Kita biasa dengar cakap perkataan salih. Ini ejaan dia lah, ya. Salih sebenarnya lelaki lah, muzakkar sebenarnya. Salihun, tengok tu mufrad, biasanya ada tanwin kat ujung. Salihun, nampak ada tanwin biasanya, ya. Okey, itu kalau seorang lah, kita boleh teka dah. Seorang lelaki salih. Kita boleh teka daripada perkataan salihun. Kita tak payah teka dah dia mu'annas, bukan. Sebab kalau kita nak tahu dia mu'annas, tengok sebelah dia. Dia hanya tambah ta marbutah. Salihatun. Dia tambah saja ta marbutah untuk menjadikan orang yang salih tadi perempuan. Itu sahaja berbezanya. Mudahnya muzakkar dengan mu'annas yang ni, untuk mu'annas hanya tambah ta marbutah. Tetapi kedua-duanya berakhir dengan tanwin. Dari situ kita tahu bilangan orang soleh tadi seorang lah
Kalau salihun, seorang lelaki soleh. Salihatun, seorang perempuan soleh. Okay. Okay, sekarang kita tengok yang kalau kita nak kata dua orang lelaki soleh. Dia ada cara dia untuk ilmu bahasa Arab. Daripada perkataan salihun tu. Daripada perkataan tu, start daripada ha pedas. Huruf yang terakhir ya. Tengok ya. Al-Musanah. Salihani. Tadi yang tadi seorang tadi. Salihun. Hun. Dhammah. Tapi kalau kita nak tukarkan kepada dua orang. Dua orang lelaki soleh. Hun tadi tukar baris. Jadi ha. Salihani. Bila dia letak ha, mesti tambah alif. Wajib. Sebab baris atas dengan alif memang sentiasa pasangannya. Ya. Salihani. Ataupun selepas bracket tu salihaini. Untuk dua orang memang ada dua yang berbeza lah macam ni. Salihani, dua orang lelaki soleh. Salihaini juga bermaksud dua orang lelaki soleh. Ya. Tetapi yang original dia. Yang originalnya adalah salihani. Yang pertama tu. Berubah menjadi salihaini ada sebab. Tetapi maksud dia sama sahaja. Okay. Dua orang lelaki soleh. Sila perhatikan pertambahan di hujungnya. Selepas ha pedas tu. Tambahan dia alif nun. Ni. Nun mesti baris bawah. Wajib. Ni. Ya. Dan salihaini pula pertambahan dia ya. Ya dengan nun baris bawah. Tadi alif dengan nun baris bawah. Yang satu lagi bentuk tu ya dengan nun baris bawah. Bunyi dia salihaini. Itu memang kalau dengarlah bunyi macam tu dalam Quran tu, sesahlah yang tu. Kalau dia isim, maksudnya dua orang lah tu. Bunyi dia ni ataupun aini bunyi dia. Kita dah tahu dah bilangan dia bukan orang sajalah. Benda pun boleh, haiwan pun boleh, apa-apa pun boleh, tempat pun boleh. Kalau kita dengar bunyi ni, aini, kita dah tahu dah bilangan ya, kuantiti dia di situ mesti dua. Kita daripada bunyi saja kita dah boleh detect ya. Okey, itu kalau muzakkar, muannas dia. Kita pergi kepada salihatun. Tengok cara dia nak berubah tu. Kalau kita dah faham cara perubahan dia, mudah untuk kita kenal segala perkataan ya. Tadi kalau salihun, perubahan dia selepas huruf ha ya. Tambah ani ataupun tambah aini. Okey. Sekarang kalau muannas dia salihatun, dia ada ta marbutah di situ ya. So ini tak silap saya dulu kelas kita Kak Ketika dia tanya ke apa? Ta marbutah ke apa? Ta marbutah bila kita nak tambah cantumkan kepada huruf lain ya, dia akan jadi huruf ta biasa ya. Daripada salihatun nak jadikan dua orang salihatani. Pak atas tadi salihatun ta marbutah ya, berakhir dengan ta marbutah. Tapi bila untuk dua orang ta marbutah perlu dicantumkan kepada alif. Makanya bukan alif saja, apa-apa huruf sebenarnya. Jika ta marbutah perlu dicantumkan kepada apa-apa huruf, makanya ta marbutah itu tadi berbalik kepada bentuk asal dia ta maftuhah. Ta yang biasa-biasa tu ya. So dia akan menjadi salihatani. Cara dia sama je. Tambahan dia ani dengan aini. Sama dengan muzakkar punya tambahan. Cumanya pada muannas ada huruf ta. Itu sahaja. Pada muzakkar tidak ada huruf ta. Ya. Salihani. Kalau lelaki muzakkar, muannas salihatani. Apa ta saja yang berbezanya menunjukkan dia perempuan. Dan dia juga ada dua bentuk lah, sama cara. Salihatani ataupun salihataini. Ingat maksudnya sama ya. Dua orang perempuan salihah. Maksudnya sama tetapi yang asalnya yang pertama itu salihatani. Kita kena tahu yang mana asal, itu wajib. Yang mana asalnya. Dan dia boleh berubah menjadi bentuk yang kedua. Salihataini. Ada sebab. Sebab itu lebih daripada satu sebab. Tapi yang penting kita faham bunyi dia. Kita dah kenal bunyi dia. Kita dah tahu dah. Oh dua. Bilangan dia adat dia panggil. Adat ain dal. Maksudnya kuantiti dia dua. Dan dia memang untuk musanna ada dua perkataan, dua bentuk perkataan berbeza lah. Muzakkar pun ada dua. Salihani. Salihaini. Muannas pun sama. Salihatani, salihataini sama. Okey, sekarang kita tengok kepada jamak. Ini perubahan ni kita boleh apply kepada, kita kata senang, semua perkataan. Semua yang isim kita boleh apply. Melainkan Allah lah. Allah mana boleh tak? Allah kita mana boleh nak tambahkan jadi dua ke jamak ke, tak boleh. Allah tu lain ceritalah ya. Selain daripada Allah ya, Allah sebab juga Allah juga jatuh dalam kategori isim ya. Selain daripada Allah, kita boleh guna formula ni. Sebab bila dalam Quran kita nampak je bunyi macam ni, oh kita tahu dah. Dua kuantiti dia. Okey. Okey, al-jam'u jamak
Ya, ini kuantiti dia mesti bermula dengan 3. Ya. Tengok perubahannya. Salihuna, perubahannya tetap selepas huruf ha, ya. Tapi baris dia sama dengan salihun tadi. Salihun baris dhammah. Salihu. Nah, apa? Baris dia masih sama hu, tetapi bukan hu lah. Tak, dia letak satu baris saja. Salihu tambah waw nun, una tambahan dia. Salihuna. Hak pada di situ menjadi mad asli. Salihuna. Satu lagi cara, salihina. Ini untuk jamak muzakkar salim dia panggil. Cara perubahan ini tak boleh tukar-tukar. Ya. Okey, salihuna, lelaki-lelaki soleh. Kita cakap macam tu ya. Ataupun salihina juga bermaksud lelaki-lelaki soleh. Macam kita cakaplah ada sebab-sebab dia tu lebih daripada satu sebab ya. Jamak sebelah dia tu jamak muannas. Di sini dia hanya bagi 2 jamak dulu, tetapi jamak sebenarnya ada 3 ya. 3 bentuk jamak sebenarnya ya. Kalau yang perempuan pula salihatun, satu sahaja perkataannya salihatun. Cara kita nak kenal dia sebab perkataan ini bukan bentuk jamak ni bukan untuk perkataan ni saja tahu, untuk segala perkataannya. Cara kita nak kenal, oh ini apa? Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Kalau lelaki tadi una tambahan dia. Na wajib na ya. Una ataupun ina. Itu wajib, nampak na dia tetap na. Kalau yang 2 orang tadi ni, salihani, nampak lain. Itu juga ni tu juga wajib, tak boleh tukar. Salihani, salihaini, nampak ni tu untuk 2. Kalau untuk jamak muzakkar, kita panggil jamak muzakkar je pun dah cukup lah. Nama penuh dia jamak muzakkar salim, nama penuh dia. Itu maksudnya kalau orang sebut tu, kalau orang faham, dia ada formula cara dia tadilah. Tambahan dia una tu. Tambahan dia una ataupun ina. Jamak muzakkar salim khas untuk yang muzakkar lah. Dan kalau untuk perempuannya salihatun. Apa yang kita perlu kenal sebenarnya 2 huruf terakhir dia. Samalah macam tadi juga ani, alif dengan nun baris bawah. Aini ya dengan nun baris bawah. Una waw dengan nun baris atas. Sama je. So ini juga 2 baris terakhir yang kita perlu kenal. Salihatun, alif lepas tu ta maftuhah. Itu yang kita kenal. Oh, kita nampak je macam tu alif, lepas tu ta macam tu. Kita tahu dah kalimah itu adalah jamak muannas ataupun nama penuhnya jamak muannas salim. Dia ada satu bentuk saja, satu kalimah saja berbanding dengan muzakkar tadi. Tetapi baris dia nanti. Kalau beza dia gini ya, jamak muzakkar tu dia memang salihuna ataupun salihina. 2 tu je. Original dia salihuna. Boleh berubah menjadi salihina. Okey. Kalau yang perempuan memang satu kalimah sahaja. Salihatun. Tetapi baris dia saja yang boleh berubah. Kalau untuk perempuan salihatun ataupun salihatin. Dia ada 2 baris saja boleh. Kalau untuk yang perempuan. Kat sini dia tak bagi. Sepatutnya dia bagi. Sepatutnya. Sebab buku ni buku dah lama kan. Salihatun originalnya boleh berubah menjadi salihatin. Tidak ada salihatan. Itu sepatutnya boleh tambah note kat situ. Jamak muannas tu dia ada tersendirilah, kita kata dia lain daripada lain. Salihatun atau originalnya boleh berubah menjadi salihatin. Okey, itu saja yang perubahan ni. Okey, mari kita tengok kepada latihan kita. Seterusnya dia punya tajuk dia tadribat. Tadribat maksudnya latihan-latihan. Itu jamak tu. Macam mana nak kena perkataan tu jamak? Tengok hujung dia. Alif, lepas tu ta maftuhah. Lepas tu kita tahu, oh perkataan alif lam, tak ada alif lam, itu bukan masalah ya. Tadribat, ataupun nak sebut alif lam dia, at-tadribat. Alif dengan ta maftuhah di ujung itu, kita tahu dah perkataan itu adalah jatuh dalam kategori jamak muannas salim. Bermaksud latihan-latihan. Okey, dia kata imla'i. Imla'i maksudnya penuhkan. Penuhkan al-jadwal. Jadual lah, kita dah biasa dengan perkataan jadual. Table tu dipanggil jadual. Penuhkan jadual al-ati. Al-ati maksudnya yang berikut. Itu maksud al-ati Bikalimatin, dengan kalimah-kalimah. Tengok perkataan bikalimatin, hujung dia alif dengan ta maftuhah. Tu dia. Dia 2 je. Kalau jamak muannas memang 2 saja baris. Sama ada
kalimatun ataupun kalimatin. Dua tu sahaja. Tanya saya kenapa, saya pun tak tahu. Tapi itulah yang kita diajar. Jadi memang tidak ada kalimatan, memang tak ada. So, bikalimatin dengan kalimat-kalimat ataupun dengan kalimah-kalimah. Munasibah maksudnya sesuai. Yang bersesuaian lah maksudnya. Okey, yang tersudah jadi bagi kita ya, kotak ini al-mufrad al-muthanna 2, al-jama'. Dia bagi kita muzakkar, tak ada masalah. Ta'ibun. Ta'ibun maksudnya tak silap saya maksudnya apa? Penat tak silap saya. Ya ke? Penat ke apa? Cuba tengok sekejap. Penat ke apa nak rasanya? Sesiapa yang ada kamus kita boleh cek lah sesiapa. Bukan penat agaknya. Orang yang bertaubat, betul ke orang bertaubat? Itu tabah. Yang bertaubat Ustaz, betul. Ya. Taibun yang bertaubat. Nadimun, raji'un. Okey. So Ustazah pun sebab perkataan yang penat tu pun dia mirip-mirip, tapi Ustazah dah cakap awal ini bukan penat, ini bertaubat ya. So taibun seorang lelaki yang bertaubat sebab dia letak dalam kolom muzakkar seorang lelaki lah. Kalau kita tak nak sebut lelaki pun tak apa, seorang yang bertaubat ataupun kita boleh sebut orang yang bertaubat. Tak ada masalah bila kita memahaminya dia muzakkar. Itu saja. So kalau nak jadikan muannas dia, tambah saja ta marbutah di hujung. Taibatun. Bun tu, taibun tu, kalau tambah ta marbutah dia tak boleh jadi bun tau, dia kena jadi ba. Taibatun, dia kena jadi macam tu. Asalnya bun pada muzakkar, bila pada muannas sebab kita nak tambah yang ta marbutah. Ta marbutah tu memang dhammah lah hujungnya sama dengan ni. Tapi ba tu mesti fathah. Taibatun. Dia macam tu. Kenapa pun saya tak tahu. Dia memang ajar kita. Taibun ataupun taiba. Taibatun. Dia bukan taibutun. Memang tak boleh. Taibitun. Memang tak. So bun ni perlu jadi ba. Kalau dalam kolom muannas dia. Kalau nak tanya sila tanya. Okay, kalau musanna dia. Okay, kita try ya. Kita musanna tambah alif dengan nun dari bawah. Apa? Taibani. Ya, ataupun Taibaini. Taibaini. Ya, dua cara lah. Dua cara. Kalau boleh mahirkan kedua-dua tu. Tapi mulakan dengan yang origin dia. Origin dia taibani. Mulakan dengan yang dia punya original dia. Dia ada sebab tahu. Ada sebab kenapa kita kena tahu yang mana original dia. Dan boleh berubah menjadi taibaini. Perubahan tu sebab dia tak apa kemudian. Tapi kita kena tahu original dia mana. Ya. Okey. Kalau yang muannas. Taibatani. Okey, betul? Satu lagi. Taibataini. Taibatani. Ya, macam itulah. Mudah saja. Ini kita boleh apply kepada kita kata-kata hampir ke semua perkataan. Isim, ya. Sama je cara dia. Okey. Okey, kalau jamak dia. Taibuna. Ya, ibu nata jangan potong pendek ya. Yang lain jangan tukar apa-apa. Yang lain remain sama. Kita hanya tambah yang perlu ditambah saja ya. Taibuna atau Taibina. Taibina. Ya, betul. Dan jamak muannas salim. Taibatat. Ya, macam tu. Itu tu pula lah Amy nak matikan hujung dia. Tak ada masalah pun. Taibatatun. Ya, gitu ya. Nak matikan tak apa. Tak ada masalah. Sama ada taibata. Macam tu Ibat. Ba alif. Dia ada ta tadi kan? Ada ta, lepas tu ada ta lagi dekat hujung. Betul tak? Taibatun kan? Iba. Iba. Sekali je tak? Kan? Taibat. Tak payah ta lagi sekali lah. Tak payah. Satu je. Taibat. Okey, kita balik kepada kita punya yang atas kolom amsilah tadi. Kolom amsilah balik. Naik balik. Tengok perbezaan jamak dengan mufrad kita. Yang atas tadi. Okey. Tengok dalam pada mufrad ada ta marbutah,
Tapi pada jamak dia ada ta maftuhah. Kita tidak perlu ada dua ta. Ya, tak perlu. Ya. Nampak tu? Tak ada. Nampak? Melainkan jika memang kalimah itu dalam spelling asal dia memang ada huruf ta. Kalau kalau tak, kalau dia tidak ada huruf ta di akhir kalimah itu, mana-mana kalimah lah makanya ta marbutah berubah menjadi ta maftuhah. Itu saja. Ya, ta marbutah muannas, mufrad, ta maftuhah adalah jamak. Itu saja. Kita jangan tambah jadi dua, melainkan jika perkataan itu memang original dia, ending dia ada huruf ta. Ya, kalau. Okey, so satu sajalah. Ya, taibat, taibatun ataupun taibatin. Baris dia tu. Tun dengan tin sahaja. Okey, kita pergi kepada kita punya latihan yang kedua. Sil. Sil maksud dia connect. Apa? Dia kata dia buku ni saya punya sil. Dia wafiq. Saya punya sil. Kalau sil connect samalah. Wafiq maksudnya samakan. Satukan ataupun cantumkan. Wafiq. Ini sama dengan perkataan muafakat atau tak? Sama. Actually muafakat tu datang dari perkataan ni juga sebenarnya. Bermuafakat maksudnya kan bersatu idea kan, bermuafakat kan, bekerjasama kan. So sebenarnya daripada perkataan yang sama ya. Wafiq dalam buku saya sil. Dia sebenarnya banyak perkataan boleh digunakan ya. Samakan. Sot lam tu sil. Betul. Ustazah punya sot dengan lam, sil. Cantumkan ataupun connect. Kalau English dia ataupun macam ni lah, sama je Okey, baina antara al-mufradi, mufrad lah. Jangan kalut dengan baris dal tu mufradu ke mufradi ke, tak payah, tak apa. Yang penting kita dah kenal perkataan tu mufrad ya. Antara mufrad wa jam'ihi dan jamaknya. Jam'ihi, jamaknya. Okey, mari kita tengok kat sini. Mufrad jamak kita. Dia bagi kita musafirun. Ni musafir. Biasa dengan perkataan musafir. Ni lah ejaannya. Bermusafir. Seorang yang di dalam perjalanan. Dah pandai dah cari yang mana. Senang je ni. Kolom jamak dua dari bawah. Apa dia? Masa. Musafiruna. Dia bukan ma tu. Musafiruna. Dia salah printing dia. Musafiruna. Dia bukan ma. Okey. Ini semua yang mudah-mudah lah. Nampak Sajidatun. Kan? Daripada ta marbutah sajidatun, sajidah pergi kepada sajidat. Ini sajidah perempuan yang bersujud. Macam tu. Bersujud. Ini sangat sangat mudah sebab saya bagi tahu jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim ni memang mudah sebab bentuk dia kita dah kenal lah tu, kawan kita cantumkan. Tengok tu. Seronok. Dululah kalau exam pak cantum-cantum ni lah seronok tak? Terangkan. Cari mata terus cari yang mana kena dulu tak kan? Ini antara yang senang lah. Okey. So tapi ini mudah sebab kita dah kenal bentuk dia. Sebab tu saya kata jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim, sebab itu dipanggil nama dia salim, betul tak? Jamak muzakkar salim ataupun jamak muannas salim sebab bentuk dia kita dah kenal, betul tak? Kita tak boleh tukar bentuk dia. Tapi dia taksir, jamak ketiga tu yang tidak mempunyai pattern tertentu. Itu yang tapi tak apa, tak ada masalah pun. Sebab bukan kita nak hafal pun betul-betul jamak tu kan. Okey, kita terus kepada latihan ketiga kita. Lagi. Sebab kalau kita sempat kita pergi kepada jamak taksir kalau kita sempat. Dia baru bagi. Okey, yang ketiga yang saya nak tengok sama tak dengan saya punya akmil. Akmil daripada perkataan kamil. Kita biasa dengan perkataan insan kamil kan? Insan yang sempurna. Untuk Nabi Muhammad kan, kamil lelaki juga yang bernama Kamil lah, perempuan Kamilah inilah daripada akmil, maksudnya sempurnakanlah. Itu maksud dia sempurnakanlah al-ayati. Tengok perkataan tu, ending dia apa?
Alif ta. Alif dengan ta maftuhah lah senang cerita. Ayat-ayat itu jamak muannas tu perkataan tu ya. Sempurnakanlah ayat-ayat. Al-ayati. Perkataan ini adalah jamak muannas salim ataupun sebut jamak muannas pun kita dah faham ya. Al-atiyata. Al-atiyata maksudnya yang berikut. Maksudnya yang diberikanlah. Bil jumu'i dengan jamak-jamak. Jam'u plural, jumu'i ataupun plural bagi plural. Plural bagi jamak. Ya, kalau kita kata jamak satu. Kalau kita nak kata jamak-jamak maksudnya jumu'. Itu dia punya perkataan jumu' jamak untuk perkataan jamak. Pening dengar tak? Dia tak cakap bil jam'i, dia cakap bil jumu'i dengan jamak-jamak. Macam tu. Ya. Al-munasibati yang sesuai. Munasibah tu kita biasa dengan munasabah, tak munasabah langsung. Maksudnya apa? Tak masuk akal langsung, tak sesuai langsung. Sebenarnya kan. Tapi dia mirip-mirip dah ya. Munasibati, ya, sesuai. Mina adalah min, dari. Qaimati maksudnya sebenarnya list sebenarnya. Al-qaimati antara maksud dia list yang diberikan. Jawapan-jawapan tu lah, jawapan-jawapan tu dipanggil list walaupun dia tak susun atas ke bawah. Disusun dalam satu line je kan, tetap dipanggil qaimah ya. Dalam list apa? List apa? Senarai. Senarai sebenarnya. Al-qaimati senarai. Senarai jawapan tu lah ya. Sebab dalam situ dalam jawapan tu semuanya adalah jamak-jamak. Semuanya. Ke 1, 2, 3, 4, 5. Ke 5 jawapan tu semuanya adalah semuanya jamak. Ada yang jamak. Mari kita tengok yang mana jamak mana ya. Kita baru kena 2 jamak kan. Al-khasyi'ah. Jamak. Jamak mudzakkar salim. Yang kedua. Sebut bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua. Okay. Asal dia. Khasyi'una. Al-khasyi'una. Ya, kita kena mahir. Buat je tu biar mahir. Asal dia al-khasyi'una. Maksudnya lelaki-lelaki yang khusyuk maksudnya. Khasyi'ina, orang-orang yang khusyuk. Al-mujrimuna. Ya. Asal ni ori ni. So dia boleh menjadi al-mujrimina sama dengan al-khasyi'ina. Ya. So al-mujrimuna jamak muzakkar salim yang mula asal dia maksudnya orang yang berdosa. Khasyi'ina orang-orang yang khusyuk. Mujrimuna orang-orang yang berdosa. Qanitatun. Tengok bentuk dia. Ada alif, ada ta. Alif maksurah tu juga adalah alif ya. Tak alif ya? Ya, ya. So ini jamak muannas. Ya. Alif maksurah sab adalah alif. So itu bukan masalah. Dia ada masa dia guna alif maksurah, ada masa dia guna alif panjang. Ya, tak ada masalah. Tetap alif ya. So ini adalah jamak muannas. Qanitatun. Alif dengan ta maftuhah. Qanitatun perempuan yang taat, tersilapnya. Taat ya. Taat tu ada perkataan lain ya. Taat tu sendiri ada perkataannya, tetapi ada perkataan lain yang bermaksud taat juga. Tunduk, taat, patuh, qanitatun. Tak silap saya maksud dia lebih kurang maksud dia taat juga, ya. Okey. An-naffasati. Ni dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq. Nanti selesai. An-naffasat. Kita tengok, perhatikan kedua-duanya. Qanitatun adalah jamak muannas. Tengok dulunya tun. An-naffasati. Baris tu saja saya nak kita tengok. Yang pertama tun sebab dia tidak ada alif lam. Tetapi yang ini ada alif lam sebab tu dia tak boleh ada tanwin. Tetapi baris dia. Satu baris depan, satu baris bawah. Itu. Satu ini memang jamak muannas salim macam tu. So an-naffasati ataupun an-naffasatu. Dia memang dua saja baris dia untuk jamak muannas ataupun jamak muannas salim ya. Ini perempuan-perempuan yang meniup maksud dia. Ini sebenarnya perkataan ni perempuan-perempuan yang meniup ni sebenarnya dia macam bahasa berbunga lah. Sebenarnya perempuan yang meniup ni di sini adalah maksudnya perempuan ahli sihir sebenarnya
ya, an-nafasat, ya, perempuan-perempuan yang ahli sihir sebenarnya. Sebab zaman-zaman dulu pun bila dia orang membacakan jampi-jampi mentera dia orang tu, dia orang akan meniup daripada baca-baca tadi ataupun ketika sedang membaca tu, dia orang akan meniuplah kepada apa-apa yang dia orang tengah buat tu. Biasanya kepada simpulan-simpulan tali mungkin. Itu yang di zaman Nabi pun berlaku. So ini ya. Maksud asalnya perempuan-perempuan yang meniup. Kalau kita ambil dia sebagai umum lah. Tetapi kalau yang ini dalam surah apa tu Al-Falaq tu, maksudnya perempuan-perempuan ahli sihir sebenarnya. Itu maksudnya ya. Perempuan-perempuan yang meniup. As-salihuna. Itu jamak muzakkar. Bentuk ni memang tak boleh tukar. Itu yang saya bagi tahu. Sebab tu dua-dua ni senang. Cuma yang sedikit saja. Belajar nak kenal dia saja. Al-mujrimuna, al-mujrimina. Buat dua-dua kalau kita nampak pun. Yang mula-mula tu al-khashi'ina, al-khashi'una. Buat dua-dua. Yang terakhir tu as-salihuna, as-salihina. Kita kerap menyebutnya. InsyaAllah kita akan ingat dia. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar banyak di dalam Al-Quran. Ya, rasanya orang lebih kenal jamak muzakkar. Jamak muannas banyak tetapi jamak muzakkar lebih banyak di dalam Al-Quran. Ya. Jamak muannas tengok tu. Kalau kita tak perhatikan betul-betul, kita tak cam dia. Qanitatun, alif dengan ta. An-nafasati, alif dengan ta. Ujung dia. Itu cara kita nak kenal jamak muannas salim. Ya. Okey, di surah kita ini memang ayat Quran. Jadi kita tak boleh tukar-tukar. So tengok sendiri. Baca dulu. Kalau tak boleh nombor 1. Okey, mari kita tengok numbering dia. Numbering dia bagi contoh. 1, 2, 3, 4, 5 ayat dia tulis itu hamzah, ba, jim, dal, ha. Kenapa dia kata abata jim? Agak-agaknya apa? Saya dulu kan kita pun tanya tau. Saya belajar ni 20 tahun yang lebih. Kita kata kita takkan susunan kita alif ba ta sa jim alif ba ta sa jim ha kha dal za. Bila tiba-tiba macam ni dia tak, kenapa ya? Cuba fikir. Sajalah fikir jap. Susunan dia macam kod macam kod sekolah punya huruf. Tapi hamzah tak ada kokolah kan? Ha tak ada kokolah. 3 betul. Jim tu ada kokolah. Kan? Abjad. Cuba kalau kita perasan abjad. Ha tu nye, abjadnya. Abjadnya macam alibata saja. Macam susunannya. Macam tu tak tak? Tak. Abjadnya. Bahasa Arab Ustaz, abjad tu. Abjad memang sebenarnya kalau bahasa Arab huruf-huruf hijaiyah. Kalau bahasa Arab abjad sebenarnya English. Bahasa Melayu abjad. Bahasa Melayu apa? Huruf, perintah. Abjad bahasa apa sebenarnya? Kalau English apa? Alfabet. Alfabet. Okay. English alphabet. Abjad ni memang bahasa Arab lah. Memang bahasa Arab. Kalau kita bahasa Melayu, kita memang guna abjad. Tak? Kan? Ya. Kalau bahasa orang putih alfabet, bahasa Melayu kita guna abjad, tapi abjad tu sebenarnya datang dari bahasa Arab juga sebenarnya. Ya, abjad ni lah dia. Spelling dia. Hamzah, ba, jim, dal, abjad, ha tu nya, abjadnya, susunannya. Alif, ba, ta, sa. Kita pun dulu heran. Kenapa bukan alif, ba, ta, sa je? Saya ingat lagi. Kita semua pun heran. Dia pun ketawa kat kita. Dia orang hidup dia orang kan, bahasa dia orang pun lebih terbiasalah cara-cara. Ya. Okay, mari ini tak boleh tukar-tukar. So tengoklah yang mana ada yang mudah, ya, yang mana ayat pendek tu mungkin kita settle ayat yang pendek dulu. Tapi rasanya kalau ayat pertama tu liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Dah biasa dah. Kan? Kan? Walau karihal mujrimun, walaupun dibenci oleh orang-orang yang berdosa. Macam tu kan? Biasa kan? Tak silap saya dalam bila orang lelaki, bila kita raya puasa, kita ada yang dipanggil apa tu? Takbir raya kan? Takbir raya kata sebenarnya ada. Walau karihal kafirun. Dia ada ke tak? Walaupun dibenci oleh orang kafir. Macam tu. Walau tu dan kalau. Waw dan kalau. Dan kalau ataupun walaupun kita boleh terjemahkan dia.
kariha, dibenci. Dibenci oleh siapa yang dibenci? Biasanya ini memang al-mujrimun lah ini. Kalau kita bukan hafal tetapi kita biasa membaca. Jadi kalau kita kerap membaca, insya-Allah kita boleh agak-agaklah bunyi dia ya. Yang yuhiqqal haqqa, membenarkan apa yang benar, wa yubtilal batila, dan membatilkan apa yang batil. Walau karihal mujrimun, ya, walaupun dibenci oleh orang-orang yang berdosa. Sebab orang yang berdosa ni dia tak suka membenarkan apa yang benar, membatalkan apa yang batil. Sebab dia masalah orang yang berdosa ni, dia suka benda, dia tak suka benda yang benar. Dia tak suka benda yang benar dan dia dia membenarkan, dia suka kepada benda yang batil. Itu. Ya, so itu jawapan nombor 1 memang mujrimun lah. Nombor 2 tu mungkin lebih senang lah, pendek pun. Min syarrin nafathati fil uqad. Itu nombor nafathati. Dan dari kejahatan. Wow, dan min dari syarri, kejahatan perempuan-perempuan yang meniup. Itu tadi saya kata tadi. Fi pada al-uqadi. Uqadi itu uqad, simpulan-simpulan. Itu cara-cara dia orang, kelaziman dia orang melakukan ilmu sihir. Cara di antara lah ya, ini yang disebut dalam Quran lah, dan ini ayat Quran. Tapi ustazah tahu dia mana? Saya nak tahu dia mana. Memang dari Quran lah. Saya sendiri tidak cenderung kepada kita dengar orang buat saja ya. Kita sendiri bukan dalam kategori yang macam tu, tapi dalam Al-Quran sendiri menunjukkan itu cara yang dari dulu lagi ya, menyimpulkan tu dia baca-baca dia tiup. Memang dalam surah ni pun dah terang-terang nampak ya. Nombor yang jim tu sangat susah, tapi tinggal dulu. Agak-agaknya yang dal, pergi kepada dal. Kalau kita tengok yang dal, jim tu panjang sangat, so tinggal dulu. Dal tu fasalihatu, maka perempuan-perempuan saleh. So dia dah ada kat situ ya. Kita dah ada perempuan-perempuan saleh. Dah nampak jamak muannas dah tu. Fasalihatu. Salah cari jawapan dia kat atas tu yang jamak muannas. Qanitatun. Ya, itu cara dia. Sebab tadi an-nafasati kita dah ambil dah. Satu jamak muannas satu tu kita dah ambil. So tinggal satu lagi. So yang tu qanitatun, perempuan-perempuan yang taat. Yang khusyuk, yang taat, macam itulah maksudnya. Hafizatun, yang memelihara, perempuan-perempuan yang memelihara, lil ghaibi, bagi perkara-perkara ghaib, perkara yang tak nampak ya. Bima, dengan apa yang hafizah yang dipelihara Allah. So kita dah dapat jawapan yang huruf jim tu ya. Qanitatun, perempuan-perempuan yang taat. Dan saya rasa ha ni agak mudah ya. Cuba tengok balik ayat dia yang ha ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Itu sangat mudah ya ni ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini ayat yang mudah. Macam saya kata, kita tak hafal, tapi kalau kita kerap membaca, sebab ha tu maksud dia wasta'inu, mohonlah pertolongan. Maksudnya mohonlah pertolongan kepada Allah. Maksud dia bis-sabri, dengan bersabar, was-salati, dan dengan mendirikan solah. Wa innaha, dan sesungguhnya ia, ha tu tadi, solat tadi, lakabiratun, amat berat, illa, melainkan, ala, ke atas, al-khashiin, orang-orang yang khusyuk. So solat itu bukan satu yang mudah, dia cakap ya. Hanya orang-orang yang, dia guna istilah sini khusyuk, bukan semua orang boleh istiqamah dengan solat lah maksudnya. Itu dah tahu jawapannya. So tinggallah yang nombor jim tu, dia punya jawapan ni. Alhamdulillah. Kita habis kat sini. So itu jamak. Kalau boleh kita dah kenal jamak muzakkar salim, una, ina, hujung dia saja. Depan dia jangan peduli. Nampak je bunyi una, na tu permanent ya. Na tu memang na, tak boleh tukar baris. Una ataupun ina. Itu memang jamak muzakkar salim, nama penuh dia, tapi nama pendek dia jamak muzakkar. Cukup dah. Dan kalau yang muannas dia qanitatun, ada alif dengan ta maftuhah. Pegang yang tu saja. Baris ta tu boleh tu ataupun tun ya. Tanwin ke tak tanwin, satu baris itu tak ada masalah ya. Tun boleh, tin boleh.
qanitatun ataupun qanitatin. Contoh ya. So itu kita dah tahu bunyi dia di situ dan kita nampak alif dan huruf terakhir dia ta maftuhah. Makanya kita tahu yang itu adalah jamak muannas salim. Dan saya nak bagi tahu jamak muzakkar salim lebih banyak, lebih kerap. Jadinya kita mungkin lebih kenal jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim banyak tetapi tidak sebanyak jamak muzakkar, dan sebab kita kadang-kadang ejaan dia, tulisan dia tu agak mengelirukan kita sebab kadang-kadang dia pakai alif maksurah pendek, kadang-kadang dia pakai alif panjang. Mungkin di situ yang membuatkan kita kurang kenal jamak muannas salim. Ya, tapi tak apa bila kita kerap melihatnya, insya-Allah. Benda ni ada orang tanya saya lah. Hari Selasa kan, saya pagi semalam saya dengan dia. What's the tip What's the tip? Dia seorang yang berpelajaran tinggi, yang hebat dalam kerjaya lah. What's the tip for me? Dia cakap to read the Quran smoothly. Dahsyat yang soalan ni kan. Saya jawab, there is no tip except that you read more often. Saya cakap, lagi kerap you baca, lagi kerap mata you kenal dan you baca fluent. Samalah, bahasa Arab pun sama. Lagi kerap tu sekerap kelas kita lah maksudnya. Kerap kita berbincang dengannya, makanya mata kita kenal, makanya insya-Allah kita akan ingat. Mungkin tak ingat semua, tetapi kita tak lupa semua. Itu saja saya untuk hari inilah. Alhamdulillah suara saya begini, tetapi saya dah tak rasa sakit lah. Kalau sakit saya tak mampu, kalau cakap sakit saya tak boleh. Tapi hari ni suara sahaja. So minta maaf dengan suara. Minggu depan sebab Isnin Selasa kita belum Ramadan kan? Ramadan kan? Begini, kita buat macam tahun lepas, minggu lepas pula. Nanti bila Ramadan kita buat Quran Isnin Selasa. Boleh? Ya, tapi untuk minggu depan belum lagi. Minggu depan sebab belum Ramadan, minggu depan kita stick dengan kita punya ni dulu. Tapi bila start Ramadan, kita buat Quran sebab kita bagi peluang untuk orang yang mungkin dia tak baca di rumah kan. Bukan semua orang baca di rumah kan. Dan mungkin orang yang dia rasa dia nak ditegur. Dan saya nak pesan pada kawan, jangan malu ditegur. Ustazah pesan, jangan malu ditegur. Sepatutnya kita seronok ditegur. Sebab bila ditegur, kita tahu nak betulkan bacaan kita. Ni malu tak payah. Pesan pada kawan. Itu antara jika kita diberi umur lah, apa-apa pun disebut, kita hanya menyebut insya-Allah ya. Jadinya minggu depan kita Isnin Selasa kita masih seperti jadual kita, tapi bila masuk Ramadan insya-Allah kita memang akan dengan Quran Isnin dengan Selasa ya. Dan kita welcome siapa-siapa yang rasa ingin diperbetulkan bacaannya. So kita berhenti sini. Ada soalan tak sebelum kita berhenti? Ada? Sila. Apa soalan bahasa Arab pun boleh, soalan lain pun boleh. Sila. Tak ada. Kalau tidak ada soalan, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Illa liqa' ma'as salamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Baik. Terima kasih Ustazah.